Ya, sebab dia berpunca daripada bagaimana orang dulu, ulama-ulama dulu berfikir bagaimana kita nak satukan masyarakat ni supaya mengikuti dan menghayati sunnah Rasulullah SAW. Sebab waktu itu masyarakat agak kocar-kacir sedikit, ya, untuk didekatkan kepada sunnah Nabi, maka dibuatlah satu bentuk pertandingan. Itu yang timbulnya pertandingan, timbulnya bacaan Barzanji daripada Ja'far al-Barzanjah nama dia. Ya, jadi maknanya ini mengandungi syair-syair, mengandungi nazam atau prosa atau pantun atau puisi yang dikarang sebegitu rupa semata-mata untuk menyerlahkan kepribadian Rasulullah SAW dari segi sejarah hidup baginda dan sampailah kewafatan baginda. Maka dibuat dalam bentuk, dia panggil syair, dalam bentuk puisi. Kita sekarang kata puisi lah, pantun, sajak, apa semua tu, ya. Itu semata-mata untuk disenikan benda tu. Memang manusia tak boleh lari daripada benda yang seni, memang orang suka. Jadi yang memenangi pertandingan itu adalah Ja'far al-Barzanjah. Maka kitab tu namanya kitab Barzanji, bacaan rawi. Ya, maka bacaan rawi ini bagus dibuat, dikekalkan balik tradisi keilmuannya, keseniannya. Cuma waktu kita baca Barzanji itu kalau boleh kita terjemahkan. Sudah ada penterjemahan dia dari orang daripada Jabatan Agama Johor khususnya prihatin benda macam ini, maka dibuat terjemahan dia. Dibacakan terjemahan supaya dapat kita faham kandungan dia. Satu. Yang kedua, maknanya di dalam Rabiul Awal ni kalau boleh kita dapat memperbanyakkan, menghayati apa yang dikatakan salawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Selawat ni boleh macam-macam cara. Sebab itulah selawat ni juga di antara salah satu kandungan adab doa. Di antara apa adab doa, selepas kita puji Allah, kita salawat kepada Rasulullah. Lepas tu baru kita mohon. Kemudian nak tutup doa, selawat dulu baru puji Allah. Jadi dia punya kronologi dia, puji Allah, selawat, intipati doa, selawat, puji Allah balik. Itu dia punya adab berdoa sebagai satu bentuk jaminan bahawa doa ini akan dihadapkan kepada kehadrat Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi selawat ni benda-benda yang baik. Dan berbagai cara orang selawat. Ada yang selawat berbunyi, kalau dalam selepas tarawih tu apa dia? Sallallahu wasallam alaihi. Ada yang macam itu, ya. Ada yang Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Allahumma salli wa sallim alaihi pun boleh, ya. Dia selawat tu macam-macam. Ada yang dilagu-lagukan pula, sallallahu ala Muhammad. Bila lagu tajwid nak jaga, jangan lagu je, ya. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Come on baby, ya. Kalau boleh tajwid dah, ya. Yang mat tu tak panjang, wasallam pun tak panjang, pendek aja. Kita main dekat dengung dia lah. Ini seni. Sallallahu ala Muhammad. Betul, sedap juga. Sedap je bergantung pembawa kita. Sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Ya, tak payah sallallahu alaihi wasallam. Ini kita bukan nak kira nada melodinya, betul sebutnya tu. Betul sebut tu lebih penting. Ya, jadi makna kita dalam Rabiul Awal ni kita banyakkan salawat. Ya, kalau boleh ambil kesempatan, ya, rezeki yang Allah kurniakan, lebihan-lebihan itu maknanya cubalah kita buat majlis-majlis doa selamat, majlis tahlil, untuk para arwah kita, ya. Kadang-kadang mungkin kita dah agak lama juga ni masuk rumah baru ni tu Jazmi, ya. Tapi kadang-kadang potong ribinnya belum lagi. Potong ribin ni maknanya buat doa selamat kat rumah. Doa selamat kat surau, kat rumah. Biar rumah tu maknanya jin-jin epret ke apa semua tu habis dia tampukang lari. Kita tembak dia dengan doa dekat segala penjuru. Ni kadang-kadang sembahyang hajat tidak dalam rumah ni, kata nak hidupkan balik rumah kita. Tak usah selalulah 2 bulan sekali panggil orang surau apa semua, buat doa selamat kat rumah kita. Dengan sendirinya wujud ni sistem usrah secara informal.
Ajak orang rumah kita buat doa selamat, buat kita selawat. Selawat ni kalau kita tak mampu nak berjanji apa semua tu, sekadar selawat pun cukup lah. Ya. Sebab masalah selawat ni, Allah dan malaikat pun selawat kepada baginda sallallahu alaihi wasallam, maka diarahkan kita oleh Allah di dalam Al-Quran supaya kita selawat dan salam kepada Nabi dengan selawat salam yang sempurna. Itulah selalu khatib Bilal baca sebelum sembahyang Jumaat. Innallah, itu sampai habis itu ayat tu kan. Itu nak ceritakan bahawa Nabi pesan, atau kama qala, barang siapa yang mendengar namaku di sisinya disebut tetapi dia tidak berselawat kepadaku, maka ini adalah orang yang sombong. Satu lagi yang agak menggerunkan juga, ya, dan Nabi sebut bukan untuk kepentingan diri, tetapi apa yang Nabi sebut sebenarnya adalah untuk kepentingan umat. Di antara wajah-wajah yang aku tak mau tengok di hari akhirat nanti adalah manusia yang apabila nama pun disebut di sisinya, dia tidak berselawat balik. Ini benda-benda yang bukan satu satu ugutan, tapi maknanya kalau kita buat, keuntungan tu balik kepada kita. Jadi di selawat ni, marilah kita sama-sama banyakkan selawat. Kita sudah mencecah 5 Rabiul Awal, ya, dan kalau ada majlis Maulid Rasul, cubalah kita hayati majlis itu, ya. Cuma kalau cantiknya majlis Maulid Rasul ni, tu Haji ni Syekh Abdul Aziz kita, ya, kalau boleh kita mulakan dengan bacaan Al-Quran dulu. Kita wujudkan balik budaya-budaya orang dulu. Sebelum buat ceramah hari kebesaran Islam, Quran baca dulu. Ini jarang orang buat, kecuali peringkat besar-besar dia buat, tapi peringkat kecil-kecil jarang buat pula. Kalau boleh, mana baca doa, baca Al-Quran yang berkaitan dengan kepribadian Rasulullah. Lepas tu nak selawat sikit, selawat lah. Lepas tu baru ceramah. Ceramah tu cuba kita hayati bagaimana Rasulullah diperlihatkan sebagai contoh suri teladan dalam kehidupan bagi dia, ya, dalam segala aspek. Inilah yang boleh kita sentuhkan sikit pada pagi ini. Mudah-mudahan kehadiran Rasulullah itu yang lebih penting, ya, kehadiran Rasulullah itu lebih penting. Maknanya hadirnya ia sebagai penutup kepada para Rasul dan para Nabi. Itulah mudah-mudahan segala akhlak ini cuba kita ikuti bersama. Dan di antaranya adalah Nabi selalu berpesan, apa yang kita belajar ni, sallu kama ra'aitumuni usalli. Nabi balik Mi'raj, Nabi sebut pada sahabat, wahai sahabat-sahabatku, semayanglah kamu semua sebagaimana kamu lihat aku semayang. Ini kita belajar ni. Di antaranya menghidupkan sunnah terbesar Nabi, ya, belajar bagaimana Rasulullah itu salat semayang. Insya. Apa lagi Nabi pesan? Khairukum man ta'allama al-Quran wa 'allama. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sebaik-baik di antara kamu adalah orang yang belajar Al-Quran dan mengajar Al-Quran kepada orang lain. Yang lain baik, tapi kalau dia ada sentuhan ini, dia akan jadi lebih baik, insya-Allah. Jadi saya cukup dulu untuk pagi ini. Yang baik daripada Allah, sedap firman saya sendiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.